Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1283. Antara paparan utama. Untuk pembangunan, jangan tanya kartel. Apalagi pemimpin UMNO mahu. Ikan busuk mula dari kepala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menarik untuk dikongsi cetusan pemikiran Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat dalam tulisannya bertajuk Tahun Baru Ketahanan Sebelum Pemulihan. Beliau menegaskan bahawa pembangunan yang mampan hanya boleh diraih menerusi gabungan sumber intelek, pakar teknologi, teknokrat dan petani, pesawah dan nelayan. Mereka diperlukan untuk memimpin perubahan radikal yang ingin dicapai. Jangan bertanya kepada kartel makanan bagaimana mendapat bekalan mencukupi kerana mereka akan menekan dengan alasan kos untuk kekalkan bekalan, katanya. Beliau berpendapat bahawa Tahun Baharu 2023 tidak menjamin keselesaan walaupun kerajaan di dunia lebih peka dan telah melalui pelajaran pahit pandemik global 2019 kerana berhadapan dengan bencana lebih besar iaitu perubahan iklim. Kebanyakan fokus terhadap jangkaan 2023 meletakkan isu perubahan iklim sebagai platform dasar utama untuk ditangani, ujarnya. Beliau melihat langkah ini termasuk penggunaan Artificial Intelligence, AI, Big Data dan Internet of Things dalam skala besar-besaran. Menurut Mujahid, Kesatuan Eropah akan memperkukuhkan Corporate Sustainable Reporting ke atas top 500 syarikat multinasional dalam kerangka memacu model pembangunan lestari, Social Development Goal SDG dan penekanan kepada tadbir urus sosial dan alam sekitar atau Environmental, Social and Governance. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung kepada indikator untung rugi tetapi mengambil kira kerangka pemeliharaan alam sekitar, aspek kemanusiaan dan ketelusan tata kelola kewangan. Fakta ini menuntut undang-undang dan penguatkuasaan yang berkesan serta perubahan struktural yang memungkinkan satu paradigma baharu terbentuk tentang bagaimana politik dan pemerintahan berfungsi hari ini. Malaysia tidak terkecuali perlu memperkukuhkan mekanisme secara berinstitusi ke arah menangani perubahan iklim melalui model pembangunan lestari, tegasnya. Beliau berkata Malaysia baru sahaja hendak merasai kestabilan politik pasca pilihan raya umum. Apa sahaja komentar dan kritikan kepada kerajaan baharu perpaduan, tidak ada siapa yang dapat menafikan asas pembentukan kerajaan adalah untuk mencapai kestabilan politik dengan majoriti parlimen yang mantap. 2023 menanti kerajaan baharu mengharunginya dengan keazaman bagi membuktikan bahawa kestabilan yang diharapkan dapat dilunaskan bagi membuktikan keupayaannya memimpin negara, ujarnya. Beliau berpandangan bahawa cabaran besar Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengemudi kerajaan perpaduan ialah mengendalikan cara berfikir bagaimana kerajaan menangani situasi yang sukar hari ini. Keazaman politik perlu praktikal dengan idealisme dalam melakukan perubahan struktural yang dilaungkan sebelum ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pasukannya tidak boleh memilih untuk selesa dengan majoriti di parlimen tetapi beliau harus keluarkan mereka untuk berinovasi, mencipta dan kendalikan hentaman daripada penentangnya. Zon selesa bukan tempat melakukan perubahan radikal yang sangat diperlukan. 2023 adalah budaya baharu dalam melakukan perubahan, tegasnya. Mujahid mencadangkan bahawa satu pendekatan disruptif diperlukan dalam menangani isu-isu besar negara. Beliau mentafsirkan bahawa disruptif adalah istilah yang digunakan untuk keluar secara radikal daripada cara yang terpakai untuk memperbaiki sistem atau permasalahan supaya lebih efisien dan menjimatkan. Negara memerlukan pimpinan yang menjayakan pendekatan disruptif atau perubahan radikal. Mengambil contoh isu bekalan makanan dan keselamatan makanan, Mujahid berkata ia memerlukan perubahan radikal bagi mengelakkan kitaran ganas berulang. Isu kos harga makan asasi terkait dengan kitaran nilai seperti kos bahan api, bekalan bahan makanan ternakan, bekalan baja
dan penguasaan kartel ke atas semua peringkat kitaran. Pendekatan disruptif akan memecahkan kitaran melalui pendekatan yang lebih berinovasi, fokus dan berimpak besar, katanya. Justru itu, gabungan sumber baharu yang terdiri daripada golongan intelek, pakar teknologi, teknokrat, petani, pesawah dan nelayan diperlukan untuk memimpin perubahan radikal ini, bukannya kartel. Pengerusi Pakatan Harapan Perak itu menekankan bahawa setiap agensi kerajaan perlu fokus kepada keperluan mendesak dan dari situ platform dibina untuk menghasilkan pencapaian jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Fokus menuntut sinergi semua pihak rentas agensi dalam menetapkan keutamaan yang akhirnya memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Saya menjangkakan pemulihan negara mampu dicapai tahun 2023, namun pemulihan memerlukan daya ketahanan nasional utuh yang menuntut semua pihak melihat kepentingan masa depan negara. Perubahan radikal, fokus dan melunaskan harapan rakyat adalah perkara utama yang akan melatari 2023 untuk rakyat Malaysia. Bersedialah menerimanya dengan semangat kita boleh. Demikian beliau mengakhiri perkongsian ilmunya yang terkeluar daripada bidang agama dan sahsiah yang sinonim dengan gelarannya sebagai seorang ustaz. Malang sekali rakyat kehilangan beliau untuk berhujah di Parlimen kerana kalah pada pilihan raya umum ke-15 lalu dengan pemimpin PAS Muhammad Misbahul Munir yang kita tidak tahu apa kebolehannya dalam mendepani isu-isu pembangunan mampan dan persaingan global dalam cabaran perubahan iklim. Kita kehilangan pencetus idea baharu di luar kotak setelah diasak dengan memukan jahat hantu Abu Chinpeng, Mei 13 dan fitnah LGBT, tabung haji, DAP komunis dan rasuah. Jam Channel ingin menambah bahawa teori disruptif meramalkan apabila satu usahawan menawarkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik, maka pesaing yang ketika itu menguasai dagangan berkenaan akan mempercepatkan inovasi pihaknya demi mempertahankan perniagaannya. Ia satu persaingan yang sihat dalam dunia perniagaan. Sudah tentu, idea seumpama itu ditakuti oleh mereka yang selesa tinggal di gua-gua gelap sambil menunggang agama. Terbaik Datuk Seri Dr. Mujahid, teruskan berkongsi ilmu. Agak-agak siapakah individu-individu yang disebut oleh Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan Mohamad dalam tulisannya di Facebook beliau yang bertajuk, "Takkan kita nak serah UMNO kepada si pengecut?" Nur Jazlan dalam tulisannya mengimbas bagaimana setiap kali berlaku pertandingan jawatan presiden, pasti berlaku perpecahan dalam UMNO. Adakah kita sanggup nak lihat sekali lagi UMNO berpecah dan ada puak-puak atau dua tim seperti 40 tahun lalu? UMNO sudah banyak kali berpecah bermula dengan wujudnya PAS, Semangat 46, PKR dan Bersatu. UMNO tak mampu nak terima perpecahan besar sekali lagi kerana kalau kita pecah lagi, maka jangka hayat UMNO tak akan lama, tegas Nur Jazlan. Namun, beliau melihat ironisnya bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya dapat jadi Perdana Menteri dan UMNO menjadi mangsa dengan hanya tinggal 30 kerusi Parlimen. Namun, kombinasi kerajaan BN dan PH sudah tentu menyakitkan hati kering Mahathir, tapi ahli UMNO mesti menerima bahawa kombinasi baharu inilah yang rakyat majoriti inginkan walaupun bukan yang majoriti ahli mahukan. Usul jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan telah dimulakan pada tahun 1996 oleh UMNO Negeri dan bahagian yang diatur oleh Allahyarham ayahanda saya, Tan Sri Muhammad Rahmat yang merupakan Setiausaha Agung UMNO ketika itu sebelum beliau dibuang oleh Mahathir, ujar beliau. Nur Jazlan berkata walaupun usul itu bertujuan untuk mengelakkan pertandingan yang boleh memecah belahkan perpaduan parti, akhirnya perpecahan tetap berlaku apabila Tun Dr. Mahathir memecah Anwar daripada Timbalan Perdana Menteri dan keahlian UMNO pada 1998 sehingga menyebabkan persisihan dalam UMNO dan sokongan Melayu Bandar mula beralih kepada keadilan. Nur Jazlan menyelar pihak yang menyalahkan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan timbalannya Datuk Seri Muhammad Hassan apabila tidak menang besar pada pilihan raya umum ke-15 dan menggunakannya sebagai dalih untuk menukar mereka. Malah beliau berpendapat Ahmad Zahid Hamidi berjaya memulihkan UMNO dan bertindak bijak selepas pilihan raya umum ke-15 apabila membuktikan parti itu masih relevan kerana menjadi penentu kepada penubuhan kerajaan perpaduan hari ini. Sebaiknya semua orang muhasabah diri, jadikan kekalahan itu sebagai pedoman dan pengajaran untuk kembali bekerja bagi memenangi hati pengundi serta menyerang balas pihak lawan. Jadilah penyokong setia kepada parti walaupun terpaksa berkorban diri. Saya nak ingatkan ahli UMNO supaya tak terperdaya dengan sesetengah MP UMNO yang menang bawah tiket UMNO tapi selepas menang melupakan parti, ujarnya.
Beliau menggelar mereka yang melompat dengan menyertai Tan Sri Mahyadin seumpama kacang lupakan kulit. Sebab itulah saya rasa untuk apa jawatan Presiden dan timbalan ini, tak payahlah nak lawan-lawan. Kalau nak buat pertandingan pun, kita nak angkat siapa jadi Presiden baru. Kita nak harapkan orang pengecut yang paling awal lari lintang pukang selepas UMNO kalah pada pilihan raya umum ke-14 dulu. Kita nak bergantung kepada orang yang gagal jadi PM9 atau kita nak serahkan nasib parti kepada orang yang sibuk jadi broker yang selama ini nak jual maruah UMNO kepada parti lawan. Atau kita nak pilih seorang individu yang bergegar-gegar mahu gantikan tempat Presiden ketika berceramah di pentas kempen PRU15 lepas tapi akhirnya kalah di negeri liberal, bidasnya. Menurut Nur Jazlan, kekalahan pada pilihan raya umum ke-15 mesti dipikul bersama semua orang daripada pemimpin peringkat negeri, bahagian dan cawangan. Sebaliknya, beliau menyarankan agar semua orang muhasabah diri menjadikan kekalahan itu sebagai pedoman dan pengajaran untuk kembali bekerja bagi memenangi hati pengundi serta menyerang balas pihak lawan. Kita kena fikirkan banyak benda sebelum nak ikut emosi. Cakap nak tukar pemimpin memang senang, tapi nak pastikan pemimpin yang baru angkat itu dapat bela nasib parti, belum tentu. Sekali lagi saya tegaskan, saya menyokong penuh usul jawatan Presiden dan timbalan Presiden tak dipertandingkan demi perpaduan dan ke arah usaha pemulihan sokongan terhadap UMNO, tegasnya. Walaupun Nur Jazlan tidak menyebut nama tetapi jelas PM9 yang gagal sudah tentu merujuk kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan yang digelar broker ialah Tan Sri Anwar Musa. Tetapi siapakah yang digelar si pengecut oleh Nur Jazlan? Mungkinkah beliau maksudkan Datuk Seri Hishamuddin Hussein? Bagi pihak luar yang melihat kemelut perebutan kepimpinan dalam UMNO ini, tertanya-tanya kenapakah ada pemimpin UMNO yang begitu beria-ia mahu menjatuhkan Ahmad Zahid? Adakah hendak menggunakan kedudukan tersebut untuk mengugut Pakatan Harapan kerana ingin menjadi timbalan Perdana Menteri? Jangan ingat rakyat lupa skandal perolehan 6 kapal tempur pesisir LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bernilai 9 bilion ringgit. Isu 3 kapal peronda luar pesisir OPV berharga 738 juta ringgit milik agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia dan isu perolehan sistem meriam artileri Tentera Darat Meriam Hafizah berharga 854 juta ringgit yang didakwa diberi secara rundingan terus kepada syarikat berusia 2 tahun. Siapa Menteri Pertahanan yang terbabit dalam 3 isu berkenaan? Wayang belum tamat. Transparency International Malaysia (TIM) menyokong pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa tindakan akan diambil terhadap penjawat awam yang degil yang terpalit dengan rasuah. TIM berharap kata-kata Anwar diterjemahkan kepada tindakan tegas yang boleh membuahkan hasil yang diinginkan. Ini termasuk accountability yang lebih baik daripada sektor awam, mengurangkan ketirisan akibat rasuah dan meningkatkan pulangan perbelanjaan awam, kata Presidennya Dr. Muhammad Mohan di petik NST Online. Beliau menegaskan sebagai permulaan pelaku yang meneruskan amalan rasuah harus disingkirkan daripada sistem. Mereka yang menyalahgunakan kedudukan perlu ditangani dengan tegas dan sebaik-baiknya dikeluarkan daripada sistem sebagai satu permulaan yang baik. Melihat masa depan, ia boleh membawa manfaat kepada ekonomi negara yang diterjemahkan kepada meningkatkan daya tarikan kami sebagai destinasi pelaburan langsung asing FDI, ujarnya. Beliau berpendapat penekanan Anwar juga tepat pada masanya memandangkan markah Indeks Persepsi Rasuah CPI Malaysia semakin merosot sejak beberapa tahun kebelakangan ini. TIM juga menggesa setiap orang yang terlibat dengan penyalahgunaan itu memainkan peranan mereka dalam memerangi rasuah dengan melaporkannya kepada SPRM, tegas Muhammad Mohan. Anwar dalam ucapannya pada program Munajat Ambang Tahun Baru di Masjid Putra di Putrajaya baru-baru ini mengulangi komitmennya untuk menghapuskan perkhidmatan awam daripada sebilangan kecil perasuah yang berdegil dengan amalan jelek mereka yang merosakkan negara. Pepatah Turki menyebut ikan busuk mula dari kepala. Maksudnya jelas, sesebuah organisasi itu tercemar daripada segi integritinya jika pemimpinnya terpalit dengan isu-isu yang mencemarkan. Tidak terkecuali bagi perkhidmatan awam di Malaysia. Ingat lagi tak, apakah salah satu daripada pendedahan yang berlaku ketika pembicaraan di Mahkamah Tinggi terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berhubung 4 pertuduhan iaitu menggunakan kedudukan beliau untuk memperoleh suapan. 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 2.3 bilion ringgit dana Wan Malaysia Development Berhad 1MDB.
Bekas Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan yang juga saksi ke-19 pendakwaan mendedahkan bahawa beliau menjadi ahli lembaga penasihat BOA 1MDB dengan bayaran allowance sebanyak RM30,000 pada 1 Julai 2010 hingga 23 Jun 2012 semasa masih memegang jawatan hakikinya. Siddiq tidak melakukan apa-apa pekerjaan untuk 1MDB dan tidak pernah hadir mesyuarat ahli lembaga penasihat firma tersebut. Sebaliknya, beliau menjelaskan pelantikannya adalah disebabkan kebaikan hati bekas Perdana Menteri yang mahu meimbangi gajinya yang disifatkan agak rendah sebagai KSN. Selepas tidak lagi menjadi KSN, Muhammad Siddiq Hassan dilantik sebagai pengerusi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC berkuat kuasa 1 Julai 2020. Menurut pejabat Perdana Menteri, ketika itu pelantikan Muhammad Siddiq untuk tempoh 3 tahun yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selaras dengan subsection 5-1 Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 Akta 700. Kononnya pelantikan tersebut akan memperkukuhkan pelaksanaan fungsi dan keberkesanan EAIC ke arah memastikan mutu penguatkuasaan yang berintegriti dan efektif dalam kalangan pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan. Kelakarnya, seorang yang pernah makan gaji buta sebagai ahli lembaga penasihat 1MDB kini memegang jawatan sebagai pengerusi EAIC yang bertanggungjawab memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan di bawah Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 Akta 700. Difahamkan di bawah EAIC terdapat 21 agensi yang dikawal selia dan antaranya termasuklah Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Jabatan Kastan Diraja Malaysia JKDM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Justru tidak hairan jika hari ini ada anggota perkhidmatan awam yang degil dan masih terbabit dalam amalan rasuah. Keengganan Muhammad Siddiq untuk melepaskan jawatannya sebagai pengerusi EAIC walaupun terpalit dengan isu menerima gaji RM30,000 sebulan daripada 1MDB adalah contoh klasik betapa bobroknya sistem tadbir urus di negara ini. Jom Channel ingin berkongsi analogi A. Khadir Jassin yang ditulisnya pada 11 Jun 2022 berhubung isu yang sama. Semasa tasik penuh sampai melimpah tebing, ia nampak cantik. Pelbagai kegunaan dan kegiatan boleh dilakukan tanpa halangan dan batasan asalkan tidak melanggar undang-undang dan mengancam keselamatan. Petani menggunakannya untuk pengairan, nelayan untuk menangkap dan menternak ikan, pelancong untuk berkelah dan haiwan untuk mencari makan. Malah orang jahat pun boleh menggunakannya untuk mencapakkan tong tar berisi mayat mangsa mereka macam dibuat oleh Samsung Mafia di Amerika Syarikat. Tetapi sebaik saja airnya surut atau kering terus dan Muhammad Najib tidak berkuasa lagi untuk mengisinya semula, maka timbullah segala macam kekotoran termasuklah yang cuba disembunyikan. Apatah lagi apabila lumpurnya digali dan sampah sarap dilonggokkan untuk tatapan umum. Cerita Muhammad Siddiq Hassan yang ketika itu menjadi Ketua Setiausaha Kerajaan dibagi gaji buta RM30,000 sebulan sebagai ahli lembaga penasihat 1MDB tanpa sekalipun dipanggil mesyuarat adalah antara sampah sarap di perut tasik kering itu. Dia dibagi upah tambahan itu semata-mata kerana Muhammad Najib kata gaji dia sebagai KSN sebanyak RM29,215 sebulan terlalu rendah. Senarai sampah sarap di perut tasik kering itu berterusan dari Kuala Lumpur hingga ke merata pelosok dunia, berbilion-bilion nilainya. Siapa yang tanggung bebannya kalau bukan rakyat jelata yang membayar cukai? Tasik kering yang perlu di kampus itu sangat luas dan dalam. Kapal selam Scorpion pun boleh disembunyikan bila airnya penuh. Carian Jom Channel pada 4 Januari 2023 mendapati nama Muhammad Siddiq masih tercatat sebagai pengerusi EAIC. Sungguh memalukan. Justru apa yang Perdana Menteri harus lakukan ialah mereformasi EAIC agar ia dapat dipulihkan sebagai badan pemantau berintegriti yang bebas daripada sampah sarap pihak yang diragui amanahnya. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.